Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to Hafiz Channel. So bagi siapa yang belum subscribe, sila subscribe. So hari ini cikgu nak terangkan cara menulis persamaan kimia semudah ABC. So ini adalah tutorial. Ada banyak cara tapi cikgu nak permudahkan korang supaya korang boleh menulis persamaan kimia dengan betul. Okey, yang pertama hafal asid yang famous. Ada 5 asid yang famous. Kita ada hydrochloric acid, nitric acid, sulfuric acid, phosphoric acid dengan ethanoic acid. So simbol-simbol dia awak kena hafal. Selalu soalan dia bahagi cuma nama saja. Contoh, hydrochloric acid bertindak balas dengan logam menghasilkan hydrogen gas. So dia cuma bagi ayat, korang kena buat simbol dia. Contoh, hydrochloric acid adalah HCl, nitric acid HNO3, sulfuric acid H2SO4. Ni famous ni sulfuric acid. Phosphoric acid H3PO4, ethanoic acid CH3COOH. So hafal acid yang famous. Okey, yang kedua hafal karbonat yang famous. Ada satu je karbonat yang famous. Karbonat ni dia ada banyak dekat kerang lah, kulit kerang, kalsium karbonat. So kita ada kalsium karbonat CaCO3. So kena hafal dia punya simbol dia. Dan yang ketiga hafal charge asid dan karbonat. Okey, bila dia masuk dalam air, apa yang berlaku dengan asid dengan karbonat ni, dia akan membentuk charge-charge yang tersendiri. Contohnya, kalau HCl akan jadi H+, Cl-. Kalau sulfuric acid akan jadi SO2-4. So awak kena hafal charge dia. Kena ingat 2- kat atas, 4 kat bawah. Phosphoric acid PO3-4, nitric acid NO-3, ethanoic acid CH3COO-. So awak kena hafal. Untuk karbonat CO2-3. Bila awak dah hafal charge ni, awak akan mudah untuk menulis persamaan kimia. Okey, next kita nak hafal charge logam. Dalam silibus SPM, anggaplah semua logam charge dia positif 2, kecuali argentum, kalium, natrium dan aluminium. Untuk aluminium 3+. Okey, next ialah petua, iaitu teknik silang. Ini adalah petua yang pertama, petua yang paling penting. Contoh, kita dah hafal dah charge logam. Cuprum, cikgu cakap semua logam 2+, kecuali argentum, kalium, natrium dan juga aluminium 3+. Yang lain semua 2+ dalam silibus SPM. So kita nak buat pindah silang. Contohnya cuprum bertindak balas dengan hydrochloric contohnya cuprum bertindak balas dengan sulfuric acid. So kita nak buat pindah silang. 2 cuprum charge dia 2+, sulfuric acid SO2-4. Jadi tidak perlu turunkan 2 ni. Kerana apa? Kerana charge dia adalah sama. Okey, next ialah plumbum nak tindak balas dengan HCl. So ion dia ialah Cl- dengan Pb2+. Yang ini kita kena turunkan 2 daripada plumbum ni akan pergi dekat Cl. Dia akan, teknik dia adalah cross silang charge. Jadi PbCl2. Untuk Pb2+ bertindak balas dengan ethanoic acid, dia akan jadi PbCH3COO 2 dekat luar. Awak tak boleh tulis 2 dekat sini, tak boleh. Sebab apa? 2 ni turun melambangkan, dia mewakili semua ion ethanoic acid ini. Sebab tu jadi Pb dalam kurungan bracket CH3COO tutup kurungan 2. Kalau unsur tu banyak, jangan lupa buat bracket. Itu adalah petua teknik silang. Okey, next ialah petua yang kedua, kiri dan kanan mesti sama bilangan. So kita kira contoh. Contoh, ini adalah tindak balas zinc dengan sulfuric acid, akan menghasilkan zinc sulfat dan hydrogen gas. Kena kira belah kiri. Okey, zinc ada 1, hydrogen ada 2, sulfur ada 1, oksigen ada 4. Tengok belah kanan juga. Belah kanan ada berapa? Tengok, zinc ada 1, hydrogen 2, sulfur 1, oksigen 4. Bila dah balance, barulah namanya persamaan kimia yang seimbang. Okey, next petua yang ketiga, logam bertemu asid confirm hydrogen gas terhasil. So masuk confirm ni, confirm, jangan risau. Contoh, logam zinc bertindak balas dengan sulfuric acid, akan keluarkan hydrogen dulu. So yang tinggal apa? Hydrogen dah keluar, tinggal zinc dengan sulfat. So dia akan bertindak balas, jadi zinc sulfat. Macam mana dapat ZnSO4? Kita buat yang tadi petua silang ni, teknik silang charge. Sebab apa? Zinc charge dia 2+, sulfat SO2-4 pun 2-. So jadi kita tak perlu turunkan 2 itu. Jadilah ZnSO4 sahaja dan hydrogen gas. Tengok contoh yang kedua, plumbum dengan HCl. Kat sini jadi PbCl2. Macam mana boleh dapat PbCl2 ni? Teknik
silang charge tadi. Sebab Cl negatif 1, Pb positif 2. Sebab tu 2 kat atas ni akan turun bawah. Sebab tu jadi PbCl2 dan hydrogen gas. Nampak? Semua keluar hydrogen gas. Jadi awak kena keluarkan dulu hydrogen gas. Lepas tu barulah awak tengok kiri dan kanan dia seimbang ke tidak. Okey, petua yang keempat, kalau asid berjumpa karbonat, confirm keluar air dan karbon dioksida. Tengok asid. Kita ada contoh HCl bertindak balas dengan kalsium karbonat, confirm akan keluar air dan karbon dioksida. Dan yang balance ni adalah kita keluarkan CaCl2. Awak cara nak tulis tu awak kena, bila awak dah ada idea, contohnya karbonat tidak balas dengan sebarang asid, tak kisah, air dengan karbon dioksida kita keluarkan dulu, dan balance dia kita akan tulis dia keluar apa. Contoh tengok yang ketiga cikgu tulis karbonat tidak balas dengan nitric acid. Jadi apa yang berlaku? Air, karbon dioksida cikgu keluarkan, dan tinggal apa yang belum keluar? Tinggal kalsium Ca dengan NO3. So cikgu keluarkan, lepas tu balancekan kiri dan kanan. Okey, petua yang kelima, garam bertemu garam hanya bertukar pasangan. Kat sini je tukar couple je. Contoh argentum couple dengan NO3 nitrite, lepas tu kalium couple dengan Cl. Apa yang berlaku? Dia cuma tukar pasangan je. Argentum akan couple dengan Cl, kalium akan couple dengan NO3. Nampak? Dia cuma tukar pasangan sahaja. Okey, petua yang keenam dan terakhir ialah logam bertemu garam, dia rampas awet orang. Tetapi logam yang nak merampas ni mestilah orang kayangan. Logam kayangan di mana dia mestilah semakin elektropositif. Dia berada dekat atas siri elektrokimia. Dia kena kat atas. Jadi contohnya kat sini magnesium dengan argentum. Argentum ni dah baik dah, dia couple dengan klorin. Jadi tiba-tiba magnesium nak silang, dia boleh silang sebab apa? Dia kat atas. Nampak magnesium dekat atas, dia lebih elektropositif, manakala argentum dekat bawah. Jadi argentum dekat bawah ni magnesium boleh rampas awet dia. Jadilah MgCl2. Okey, itulah petua yang keenam. Habis dah. Hopefully korang boleh enjoy kimia. So cikgu ulang balik. Start daripada petua yang pertama. Okey, yang pertama hafal asid yang famous. Yang kedua hafal karbonat yang famous. Yang ketiga hafal charge asid dan karbonat. Yang keempat hafal charge logam. Yang kelima teknik silang charge. Yang keenam kiri dan kanan mestilah seimbang. Yang ketujuh logam bertemu asid confirm hidrogen gas terhasil. Yang ke-8 asid berjumpa karbonat confirm keluar air dan karbon dioksida. Yang ke-9 garam bertemu garam hanya bertukar pasangan. Yang ke-10 dan yang terakhir logam bertemu garam, dia akan rampas awet logam tu. Tetapi logam perampas mestilah lebih elektropositif, barulah dia boleh rampas awet orang. Okey, tu je. Harap korang boleh enjoy kimia. Selamat menonton. Okey, bye. Jumpa lagi.